Qala muallif rahimahullah, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Pengarang berkata, hendaklah engkau ingat. Mana hendaklah engkau ingat, mana ingat dengan hati engkau selama-lamanya, akan bahawasanya perkataan yang keluar daripada lidah yang baik itu mendatangkan petunjuk. Apa? Bisa perkataan yang baik, nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat. Jadi perkataan ini akan mendatangkan petunjuk. Akan mendatangkan petunjuk. Dengan sebab perkataan yang baik, nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat itu akan masuk dalam hati dan bagi petunjuk. Hak gelap jadi cerah. Bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu, perkataan yang jahat umpama dengar, umpama umpatan, namimah, keji-kejian itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh, yakni dalam hadis, oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis mauquf. Hadis daripada berhenti tanpa sahabat. Tapi apa yang disebut ni bukan perkara yang adalah perkara yang bukan perkara yang ijtihadiyah, tetapi melibatkan perkara ghaib. Jadi dia panggil walaupun mauquf, tapi marfu' juga pada Nabi lah. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi, cerah pagi kata, apabila cerah pagi itu bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, mari duduk pakak jumpa lidah. Berkata semuanya baginya, bagi lidah, menuntut alih kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk. Jadi semua anggota dengan tangan, dengan kaki, minta tuntut pada lidah supaya betul atas petunjuk. Jangan belok, jangan koksi. Kerana bahawasanya apa? Kerana bahawasanya engkau, yakni lidah, jika engkau lurus mana betul, betul cakapan, betul dengan syarak, nescaya, jawab jika nescaya kami lurus. Apabila lidah betul, hak lain akan betul juga. Tangan betul juga, kaki betul juga, perut betul juga. Dan jika engkau bekok, kalau mu bekok pula, mu belok pula, nescaya kami bekok. Kalau lidah tak lurus, mata pun tak lurus juga, tak betul juga. Telinga tak benar juga, kaki pun tak betul juga. Qala muallif rahimahullah, dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Kata Malik bin Dinar, Malik bin Dinar ni seorang ulama, ulama besar, ulama sufi, setengah daripada tabi'in pada kurun ketiga. Berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan kerah pada hati, apabila melihat mana bila tahu, atau kita rasa
Akan kerah pada hati. Bukan hati ni apa? Hati-hati jismani, tidak, hati rohani. Kerana seorang tu ada ketika dia kerah, ada ketika kerah, ketika lembut. Kita dapat rasa. Contohnya, hati kerah apabila kita buat ibadat pun tak rasa sedap. Dengar ilmu, dengar majlis ilmu pun tak rasa sedap, tak ada rasa gapo dia. Mari mengatuk, mari tak semangat. Dengar juga, apa tahan sikit. Malah pula, dia malah. Buat ibadat tak suka. Hak ibadat, hak wajib tu beroak ya. Tak rasa sedap. Apalagi hak sunat. Kalau buat dosa pun tak rasa bersalah. Itu adalah satu alamat kerah hati. Jadi, apabila melihat engkau, bila tahu rasa engkau akan kerah hati, kerah pada hati engkau, dan lemah pada badan engkau, badan tak cergah. Tak cergah ke mana? Tak cergah nak buat taat. Tak cergah nak buat kebajikan, nak buat kebaikan. Rasa malah. Rasa malah. Dan tertegah pada rezeki engkau. Lepas tu rezeki pula jadi payah. Jadi payah rezeki. Jadi payah rezeki. Tak murah. Lagu mana? Pedoman dia. Ulama bagi pedoman. Walaupun ni bukan pada kata Nabi, tapi boleh jadi pedoman, boleh jadi nasihat, boleh jadi panduan dalam hidup kita. Apalah hati kita rasa kerah, hati kita tengok hati kita kerah, badan kita rasa tak cergah, rasa lemah nak buat ibadat, rasa malah, rasa tak bersungguh. Dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Kadang-kadang kita tak khabar. Jadi sebabnya hati jadi kerah. Kita rasa hati kerah, rasa macam rasa kerah. Rasa buat ibadat pun tak rasa jelira. Buat benda salah pun tak rasa bersalah. Tak rasa takut. Lepas tu badan pun rasa malah. Malah nak buat benda-benda molek, nak buat ibadat. Rezeki pun rasa putus-putus semua. Kurang keberkatan tu. Ada orang ada berkat walaupun sikit, manfaat pada dia. Rasa cukup. Tapi kalau banyak pun, kalau tak berkat, rasa tak cukup semua. Jadi, alamak, apa begitu? Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada bagai tak bagi manfaat akan dikau. Jadi, oyak cakap benda tak manfaat ni, menjadi haruh, tidak haram. Itu setara hok haruh. Kalau hok haram, kau beratlah. Kau kerahlah hati. Kau malahlah. Kau putuslah rezeki. Kerana apabila banyak sangat cakap benda-benda yang tak bagi manfaat. Banyak sangat bercakap. Setelah itu banyak benda-benda tak bermanfaat. Banyak salah. Man kasura kalamu kasura saktu. Bila banyak cakapan dia, kasura saktu, banyak salahnya. Wa man kasura saktu kasura zunub. Bila banyak salah dia, banyak dosanya. Wa man kasura zunub afannaru aulabi. Bagi yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Qala muallif rahimahullah. Dan ketahui olehmu, hai segala orang yang menghendakkan untung dunia dan akhirat. Takdir gitu. Dan ketahui olehmu, yang ni segala orang yang nak keuntungan dunia dan akhirat. Bahawasanya perkataan engkau, perkataan hasil daripada lidah kita, pada anggota lidah kita tu, ada kalanya taat atau maksiat. Atau yang haruh, yang sia-sia. Jadi perkataan kita kalau kita nak pecahkan, boleh jadi ia perkataan yang taat. Taat ni, kalau kita pecah cara umumnya, ada kata taat ni,
Jadi ada benda hak dituntut taat cara putus. Kalau tak buat tak buat dosa dia panggil wajib. Kalau buat tidak tuntut cara putus, kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa dia panggil sunat. Taat belaka tu. Dan maksiat tu hal lain lah. Tu hal lain. Tu hal lain ni kalau hukum tamu kalau lain cara putus. Kalau buat dosa, tinggal boleh pahala dia panggil haram. Apa larang tidak cara putus. Kalau tinggal boleh pahala, buat tak dosa panggil makruh. Itu masuk juga ni. Masuk juga. Buat tu hal larang juga. Ada kalanya taat atau maksiat dua. Atau yang harus yang sia-sia. Ataupun harus tidak kata dosa. Boleh pahala benda juga. Tapi sia-sia. Jadi tidak tu tujuan lidah kita dijadikan untuk sia-sia tidak. Tak ada. Tuhan buat anggota kita sia-sia tak ada. Maka jika ada ia taat. Kalaulah lidah ni taat. Maknanya kita mendatangkan lidah perkataan kita melakukan ketaatan, mendatangkan perkataan yang taat. Bagaimana? Bisa dia seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, amru bil ma'ruf. Dan melarang daripada kejahatan, adapun mencegah daripada kejahatan. Maka padanya pada perkataan yang mendatangkan taat itu pahala yang besar-besar. Dan jika ada ia maksiat, adapun kalau perkataan itu maksiat, lidah kita melakukan maksiat dengan mengeluarkan perkataan yang maksiat. Contohnya ghibah ataupun namimah ataupun la'nat. Maka pada perkataan itu seksa. Yang tiada seksa lagu mana sifat pada seksa. Seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Tak mampu kita nak tahan, tak mampu kita nak menanggung. Hak seksa dunia pun tak ada kita nak tanggung. Seksa hak dunia ni kita tak ada dah, tak sanggup, kita tak tahan dah. Apalagi hak akhirat. Kata Luqmanul Hakim, kalau nak derhaka juga, kalau mu nak derhaka juga pada Tuhanmu, mu buatlah qadar boleh mu tanggung seksa Tuhan. Kalau demo, kalau mu nak buat juga derhaka pada Tuhan, mu buatlah qadar boleh tanggung seksa Tuhan. Tak tanggung. Nak rasa nak tanggung api neraka Tuhan. Ambil gesek, ambil lighter, tak jari dia tak gerak dah. Tak tanggung dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim. Ada aw sini. Ni orang panggil syak rawi dah. Rawi dia syak. Nabi sebut wujuhihim ke ataupun manakhirihim. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya dan tiada mensebarkan akan manusia. Tiada. Kita jemur pada hal. Biasa kita hal ni istifham. Biasa jemur hal ni adakah? Tapi musannif dia ambil makna dah. Bahasa murad sini, hal sini bukan hal istifham dengan makna nafi. Dengan makna nafi. Dia kata tidak tiada dan tiada mensembarkan akal manusia mensembarkan. Mana rebah sembah. Sembah ni rebah lah, rebah sembah dia panggil. Rebah suku. Dan tiada mensembarkan akal manusia atas muka mereka itu sembah atas muka atau hidung mereka. Ini syak rawi. Melainkan bagai berkata-kata mereka itu dengan dia. Melainkan dengan sebab. Maknanya tak ada lah. Kita ubah sikit.
Tak adalah yang menyebabkan seorang itu tersungkur ke pintu neraka. Masuk dalam neraka, sembah dalam neraka kerana disebabkan oleh perkataan mereka itu. Ini terjemuh daripada hasaida al-sinatihim. Asahid ini maknanya hasil ketame. Buat padi kita ketan, dapat hasil deh. Hasil. Jadi hasil ni nak ketame ni ketan ni ada alat. Ada alat untuk dapat hasil ni adalah jadi hasil disebabkan oleh lidah. Jadi alat pada perkataan itu menyebabkan hasilnya, pedahnya menyebabkan masuk tersungkur, jatuh dalam neraka, masuk neraka. Orang Kelantan kata, kena juga dengan bahasa Kelantan. Illa hasaida al-sinatahum. Apa ni hasil mana Kelantan kata boleh pedah. Boleh pedah, bukan pedah baik ada bahasanya. Boleh pedah, boleh pedah lah kali ni. Benda mau kacak gitu ni boleh pedah, nak boleh pedah. Nak boleh pedah. Hasaid al-sinatahum. Jadi pakai pedahnya. Masuk neraka ni. Masuk neraka apa? Pedah lisan ni. Pedah perkataan ni. Hasil dengan sebab perkataan yang maksiat di dunia. Dan jika yang pertama kalau taat bolehlah kebajikan. Ada itu zikir, dengan baca Al-Quran, dengan amal ma'ruf nahi munkar, dengan kita muzakarah ilmu, dan sebagainya. Kalau buat maksiat dengan lisan, tak adalah hak hasil menyebabkan seorang itu tersembah muka api neraka disebabkan lidah. Dan jika ada perkataan itu yang harus, kalaulah perkataan yang harus, mana kata pahala pun tidak, dosa pun tidak, tapi yang tiada berfaedah, dunia baik, akhirat baik, tak ada faedah, maka padanya ni banyak sekali ni orang tak ada faedah ni. Yang tiada berfaedah, maka padanya pada perkataan yang tiada faedah itu membuat perkerjaan bagi malaikat, menyebabkan malaikat buat perkerjaan, malaikat hok cantik. Malaikat apa? Malaikat kiraman katibin, dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Tulis tak ada benda. Tak ada markah. Tak ada markah. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Dan hatta kepada Tuhan. Bukan kata Tuhan tak tahu kalau malaikat tak tulis. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi apa nama? Kepada Allah Ta'ala yang tertulis dalamnya perkataan yang sia-sia. Ibarat kalaulah orang besar, raja kita, pemerintah kita, atau wakil suruh kita kecek nak rekod. Atau nak kecek benda mengaru, atau kita nak kecek benda hak menyebabkan tuan kita, raja kita marah. Kau kecek kursi, apa kecek kursi, mana nak sembuh, nak tunjuk bulan ni, nak tunjuk semula ni. Ni malaikat buat rakaman live semua. Malaikat buat rakaman live semua. Kita nak buat rakaman, apa semua tekal kita nak benda mengaru, ada. Dan mengirim surat apa nama? Perkataan dan membacanya. Jadi hak dirakai ditulis oleh malaikat ini akan dibaca dan bacanya yakni malaikat di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Pada ketika huru-hara yang sangat besar. Lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Jadi cara keadaan manusia nanti di kiamat nanti mengikut amalan, mengikut maqam mereka lah. Pas belanja tak malu kau. Malu ni masa keadaan molek, keadaan tidak huru-hara. Kalau kita duduk dalam jamban, tak ada pakai apa lagi, tiba-tiba mari ular besar nak petik kita, lari begitu dah, tak cara kau malu dah, tubik-tubiknya begitu.
Dah. Ni macam kejut dengan huru hara kat begitulah. Atau kebakaran ke apa semua. Atau cara nak cari nak sarut baju apa semua. Dah huru hara kat. Ada pun orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Apa nama? Saadah. Dia kena pakai yang lengkap pula. Dah. Jadi lagu mana kita nak rasa bahawa malaikat kiraman katibin, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang kita bercakap. Bukan saja yang kita bercakap. Mata khenak mata kita. Khenak mata kita. Kita keling. Orang lain tak tahu. Kita keling. Bahkan dalam hati kita. Tuhan tahu. Ini tak lepas daripada kita amalkan ihsan. Kita rasa apa dalam ibadah kita, dalam kerja buat kita, seolah-olah kita melihat Tuhan. Ataupun kita rasa kita dilihat oleh Tuhan. Wallahu ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah.